إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah khas online pada malam ini. Kita pada malam ini berada dalam majlis anjuran dan tajaan ahli keluarga Allahyarham Haji Ahmad binti Mat Isa dan Allahyarhamha Hajjah Siti Rabi'ah Mahmud. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala yang berganda-ganda kepada kedua-dua hamba Allah ini, iaitu Haji Ahmad dan juga Siti Rabi'ah. Moga-moga keluarganya tidak melupai mereka sehinggalah ke hujung usia mereka, dan mereka selalu mendapat hantaran-hantaran pahala daripada anak cucu mereka, insya-Allah. Moga-moga kubur mereka ialah selos memata memandang. Moga-moga anak cucu mereka ialah anak-anak cucu yang sentiasa berbakti kepada orang tua, nenek moyang, dan pada hujung akhir zaman nanti dipembela kepada agama ni, insya-Allah. Pada malam ini tajuknya adalah hikmah COVID-19 dalam perspektif qada dan qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah pada malam ini membawa kita untuk kita melihat satu ujian yang telah Allah timpakan kepada hamba-hamba Dia. Ujian yang sedang dialami dan juga yang sedang dikenakan kepada kita ini
insya-Allah dia bakal berakhir. Tapi dengan syarat kita semua mesti bersedia untuk sabar mendepani ujian yang melanda ni. Bila kita ditimpa ujian, maka apa yang Allah suruh ialah sabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sabar ni mesti kita minta. Sebab kita semua tak boleh sabar kalau Allah tak beri kita sabar. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wa ma sabruka illa billah. Tidak ada sabar engkau melainkan dengan pertolongan Allah. Barangkali bila kita merenung kepada ayat ni, Allah sebut tidak ada sabar engkau. Mana sabar hang tak ada, melainkan dengan pertolongan Allah. Maksudnya, kalau Allah bagi kita sabar, barulah kita boleh sabar. Dan sabar ni merupakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu amalan yang kita mesti buat dalam hati kita. Sembahyang kita buat dengan anggota kita, tapi sabar kita buat dengan hati kita. Wajib kita sabar. Tak boleh kita meratuih. Tahu meratuih? Meratuih ni apa dia? Apa dia? Mengeluh. Jadi maknanya tak boleh, haram hukum dia. Maka banyaklah di sana orang yang telah pun dimurkai oleh Tuhan dengan sebab dia mengeluh, tak puas hati, protes, bantah apa yang telah berlaku ni. Kadang-kadang orang ni bila diuji, dia kata, pasal apa berlaku kat kami? Pasal apa kat kami? Itu maknanya protes. Bila protes kepada apa yang Allah tentukan jadi qada dan qadar kita, berarti kita tidak beriman dengan rukun Islam yang keenam, iaitu beriman dengan qada dan qadar baik dan buruk daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan dan mengenakan kita dengan ujian-ujian ni sebab Allah sayang pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Allah sayang pada kita, maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana maksud Allah sayang, Allah uji? Dia macam ni. Di sana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita semua sedar bahwasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amal kita tak banyak dibanding dengan asyik dekat mana ni, Syarul kat sini. Di sana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita semua sedar bahwasanya amal kita dibanding dengan umat yang terdahulu tak banyak dibanding dengan mereka. Sebab umat yang terdahulu umur mereka panjang-panjang, beratus-ratus tahun umur mereka. Di kalangan mereka ada yang sujud, lamanya punya sujud sampai mai tumbuhan yang melengkak tu, melengkak badan dia. Lamanya mereka sujud sebab menyangka mereka itu ialah batang tumbang. Tapi itulah umat yang terdahulu. Kita ni umat Muhammad, umur pendek-pendek. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 dan 70 saja. Maknanya, sahabat Sayyidina Muhammad, umur umat Muhammad ni tak panjang. Maka di atas sebab umur umat Muhammad ni tak panjang,
Maka ujian yang Allah timpakan kepada umat Muhammad ni ialah ujian yang Allah himpun semua ujian-ujian terdahulu dalam umat Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umat yang banyak ditimpa dengan ujian. Sesuai dengan nabinya, ialah nabi yang paling banyak diuji oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas sebab amalan kita tak banyak, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pelbagai jenis ujian. Di antara ujian yang paling besar yang Allah tak timpakan kepada umat terdahulu ialah Dajjal. Itu paling dahsyat sekali. Pasal apa Allah timpa pada kita? Sebab Tuhan nak bagi pahala yang berganda-ganda pada kita. Sebab Allah sayang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, atas sebab itu, atas sebab kita dah faham situasi macam tu, maka mailah sebesar mana ujian, kita akan menghadapinya dengan penuh sabar, insya-Allah. Nak sabar ni pula kena ada ilmu dan kena ada bimbingan. Kalau kita tak ada ilmu dan tak ada bimbingan, kita tak mampu sabar. Seperti yang Allah sebut, wa ma sabruka illa billah. Bila mana Allah nak bagi kita sabar, Allah bimbing kita. Allah jadikan di sana sebab-sebab yang membawa kita kepada sabar. Ada tok guru, ada ulama, ada para masyayikh dalam hidup kita yang memandu kita untuk kita sabar. Sabar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pahalanya tak dapat dikira, punya banyak. Bi ghairi hisab, tak boleh kira, tak boleh hisab. Seperti mana yang Allah sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Hanya saja dibalas akan pahala orang yang sabar itu dengan pahala yang tidak dapat dihisab, punya banyak. Maka di atas sebab kita tak banyak amalan kita, umur kita tak panjang nak beramal, maka Allah datangkan asbab yang tertentu yang kita perlu sabar untuk kita lebih pahala kita dibanding dengan pahala umat yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pesan. Pesanan Nabi ni yang Nabi pesan, Nabi yakin pesanan dia akan sampai ke akhir zaman esok. Sekalipun Nabi kita dah wafat 1400 tahun dulu, tapi Nabi yakin yang Nabi sampaikan pasti akan sampai kepada umatnya yang berada di akhir zaman, yang masih belum lahir ketika tu. Umat ni akan lahir di akhir zaman. Nabi pastikan, Nabi pasti yang Nabi pesan akan sampai di akhir zaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bila akan datang pertolongan Allah? Macam mana ayat Sahib? Ayat yang para sahabat tak tahan dah dengan ujian tu. Para sahabat tanya, bila akan datang kemenangan? Apa ayat dia? Apa? Nasrullah. Mata Nasrullah. Ayat tu bunyi macam mana? Tak sebelum tu. Am hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bila mana umat Islam ditimpa dengan ujian demi ujian, ujian demi ujian, sampai tak tahan sangat diuji ketika tu. Ketika tu berkatalah Rasul orang-orang beriman, mata Nasrullah,
bilalah akan datang pertolongan Allah. Maka Allah kata, ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, ingatlah pertolongan Allah itu hampir. Bila kita tanya, bila Tuhan nak tolong ni? Bila sampai ke peringkat kita tanya, bila Tuhan nak tolong ni? Waktu tu barulah Allah kata, ingat pertolongan Allah itu hampir. Jadi umat Islam akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke tahap tu. Kita ni kena sabar sampai tahap mana? Kita kena sabar sampai kita hancur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita pergi di padang tembak, orang menembak tu kan. Target tu orang tukar dia bila. Lepas dia pun dah hancur. Bila Allah kata, wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah kamu tu maknanya wastabir. Sabar tu maknanya wastabir. Apa maknanya? Maknanya hamba kena sabar sungguh-sungguh. Saya ada satu pengalaman. Duk Mesir ni, kita naik bas panjang. Bas panjang ni dia naik bas mana pun semua sekupang. Jauh mana pun semua sekupang. Tu tahun 1988. 2 tahun lepas tu lebih kurang ada bas yang naik, dia naik 25 sen. Arab kata robok 25 sak. Sehinggalah mai lepas tu bas yang lebih baru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bas mini ni tak ada orang berdiri, semua duduk. Kalau bas hak tadi tu mesti ada orang berdiri. Kalau bas hak sekupang macam sardin, punya orang duduk tu selagi mana dia boleh isi, dia isi. Dan orang Arab pun suka naik bas tu sebab sekupang. Bas 25 sak ataupun robok tu orang yang ada duit sikit. Mana pakai elok-elok sikit, tapi berdiri juga. Bila main naik bas hak 25 sak tu, semua orang duduk. Kalau ada orang berdiri, dia suruh turun, naik bas belakang, duduk. Naik bas di Mesir ni, bila kita sampai di tempat yang kita nak turun, kita kena bangkit, tunggu di pintu, lepas tu kita terjun bas. Sallallahu alaihi Muhammad. Driver bas ni, bila sampai tempat yang kita nak turun tu, kita kena koyak orang ramai. Kita kena nak keluar daripada sesak tu sampai kita boleh duduk di pintu bas. Driver bas tengok, oh nak turun ke? Bila ada orang nak turun, dia pun slowkan bas. Bila dia slow bas, dia tak berhenti, dia slow ya. Lepas tu dia kata terjun. Jadi kita pun akan terjun dengan begitu hebat sekali. Terjun tu memang tak balik, memang tak tergulin, pasal kita tahu cara terjun. Kalau tak kena cara terjun, akan jadi gasing, pusing. Kali tu dah kita tahu macam tu, duduk Mesir macam tu. Akhirnya pada ketika mana bas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bas had duduk tu, bas mini tu, bila nak turun macam biasa, saya pun pi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad depan. Di pi depan nak turun, sebab tak ada loceng. Bila pi depan, jadi orang driver bas akan tahu dah kita tu nak terjun. Dia kata, "Hang nak turun mana? Nazil fin?" Saya kata, "Aindal Fakahani." Tu ada depan tu ada kedai buah, tentu saya nak terjun. Bila dia buka pintu, saya nak terjun lah. Dia kata, "Istabir." Oh, dia guna bahasa macam tu. Kalau isbir, suruh sabar, tapi tak terang mana sangat. Tapi dia kata istabir,
Baru saya faham, oh mengaji saraf hari tu, kalau kita nak pertambahan makna, tambah huruf. Baru tahu bagaimana mempraktikkan. Oh macam tu. Jadi saya pun boleh kena kita mengaji, dari babah tu mengaji juga kot saraf, Sa'adan Sayyidina Muhammad. Akhirnya saya tunggu sampai dia berhenti betul, baru saya turun. Yang saya nak ceritanya perkataan tu. Kalau sabak biasa, as-sabru. Jadi tapi kalau sabak sungguh-sungguh dia panggil al-istibaru. Istibar. Istabara yastabiru istibaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, kita ni bila Tuhan kata sabak, berarti bukan makna sabak. Maknanya ialah istabir. Sabak sungguh-sungguh. Sabak sungguh-sungguh macam dengan target tu. Target di padang tembak tu. Sama ada padang tu orang manah ataupun padang tu orang tembak. Pernahlah kita tengok target tu lari daripada pistol. Kita angkat nak tembak, dia lari. Dia nak ligan dia. Tak kan? Dia tunggu. Pang! Kena. Lagi tembak lagi. Pang! Sampai dia hancur. Kita kena sabar sampai kita hancur. Kalau kita sabar sampai kita hancur, tu dikatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar, maknanya pertolongan Allah akan mengiringi orang yang sabar. Bila mana dia sabar sungguh, ketika tu datanglah pertolongan Allah. Ni kira tak teruk lagi ni COVID ni. Tuhan telah menentukan bahwasanya masyarakat dunia, umat Islam dan bukan Islam akan berhadapan dengan situasi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bila mana kita diuji oleh Allah ni, kita kena sabar. Sabar sungguh-sungguh. Tak kira apa situasi kita. Contoh, orang yang ambil vaksin pun kena sabar sungguh-sungguh. Dan realiti orang yang tak ambil vaksin pun kena sabar sungguh-sungguh. Faham tak? Ambil vaksin pun ada risiko, tak ambil vaksin pun ada risiko. Ini Tuhan buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma setiap orang yang nak ambil, buatlah pergantungan kuat dengan Allah. Nak ambil ni, jangan pergi belah ambil ya. Tuhan kita ada. Mayang sunat rakaat, sunat hajat. Minta Tuhan tentu yang terbaik. Yang duk ada ni, Sayyidina Sayyidina Muhammad, pergi ambil terus macam tu, tak berdoa apa dah. Pipi adalah kesan. Kesan yang kita kena tu, kita kena sabar. Kadang-kadang kita sihat sebelum ambil. Ambil tu mula tak sihat. Kena terima lah. Sabar. Dah macam tu ketentuan yang ditentukan. Sebab kalau tak ambil 2 dos, tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Jadi kalau kerana hati tu nak tunai perintah Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita pergi ambil 2 dos tu, kita serah pada Allah. Aku ni Tuhan yang aku ambil 2 dos ni, aku nak pergi Jumaat. Letak bagi betul. Bukan vaksin tu boleh bagi kita selamat. Tak. Kata vaksin tak kena apa dah, tak kena COVID, bohong. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab tu doktor catat kat kita, kalau ambil 2 dos pun belum tentu kita selamat. Mana belum tentu kita tak kena COVID. Doktor kata tu betul lah. Cuma kita tak faham doktor kata. Faham tak? Doktor tu akidah kuat. Dia faham. Dia kata, ambil 2 dos pun belum tentu. Nak marah doktor pula. Betul lah tu. Betul lah. Belum tentu. Sebab semua ni yang bagi kesan positif, negatif Allah. Allahumma salli ala Sayyidina. Belajarlah.
situasi-situasi yang berlaku dalam hidup ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu mula-mula dulu ada simptom. Hari ni tak ada simptom. Dia COVID ni ada di mana-mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana-mana ada COVID. Sebab dia seperti hama. Varian dia macam-macam. Ni akan main pula lagi. Dah bagi tahu kita lah. Dia beritahu ni macam WHO tu kasyaf tu. Dia abang satu akan main pula ni. Akan main pula ni. Dia tahu mana? Kau dia buat? Tak tahu lah. Wallahualam lah. Tapi dia kasyaf lah. Hak ni lagi teruk. Akan main lagi teruk. Siapa ambil yang Cina apa? Sinovac. Dengan hak tu ketucuk lagi pula. Tambah 3. Sebab varian lah. Mungkin lepas kata sebab Sinovac tu tak canggih ingat kot, murah sikit kot, saya tak tahu. Dia kena cucuk lagi pula. Sama ambil Pfizer, okey, tak payah cucuk lah. Kita pun tak tahu. Mana lebih bahaya? Sinovac ke ataupun Pfizer, tak tahu. Allahu Akbar. Jadi yang tahu hanya Allah. Lepas tu, tuan-tuan, jangan pegang dengan hak kita duk percaya. Pegang dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu. Kerja Allah tak tahu. Ada orang ambil dia sihat sampai hari ni. Ada orang ambil mula tak sihat dah. Jadi itulah yang saya kata, jangan bergantung dengan makhluk, bergantung dengan Allah. Ada seorang tu dah main rumah. Mereka nak ambil daripada di Kuala Lumpur susah katanya. Mereka ambil di ni, di Perlis. Main cucuk tu yang betul. Main ziarah saya. Abang-abang kata cucuk, saya kata okey lah. Alhamdulillah. Rasa macam mana? Tak rasa apa. Mungkin orang tu orang mengaji kot. Dia mengaji. Dia tahu yang beri manfaat, yang bagi mudarat Allah. Akhirnya tak apa. Dia kadang-kadang ni takut sangat tu kena. Betul ya? Dia berasa tekak sikit. COVID dah paku ni. Rasa pelik tengkok ni. Tu nak kena awal. Pasal takut kat makhluk. Jadi sebelum divaksinkan, banyak lagi cara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara kampung, cara sunnah, tinggal buat apa? Jangan sampai sebelum sampai masa divaksinkan, sebab bukan mudah juga. Dah baru 40% katanya. Nak pergi sampai 80 bila tak tahu. Takkan nak duduk macam tu tanpa usaha nak tunggu vaksin cucuk ya. Nanti kita akan tanya oleh Tuhan. Pasal apa tak berubat? Kena berubat. Dia macam-macam jenis. Ada yang berasa dalam hidung, ada berasa di tekak dan sebagainya. Jadi bila kita rasa benda-benda macam ni, COVID apa? Yang ajar doa kat Tuhan, jumpa orang alim, para alim ulama, tolonglah doa saya. Berbagai usaha. Tuhan nak ajak akidah hari ni. Cuma macam mana kita nak mengaplikasikan yang kita mengaji dengan realiti hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya harap semua yang duduk dalam majlis ni, yang live ni, main tukar cara. Daripada kita bergantung dengan semata-mata vaksin, kita tinggal Allah. Jadi jaga akidah kita bahaya. Jadi vaksin, masalah Sayyidina Ahmad, dia bab dia. Ni bab kita ni. Situasi kita hari-hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita semata-mata takut pada makhluk, tapi kita tinggal takut pada Allah. Dia kaedah dia. Tuhan ni bila mana kita takut kat dia, hal lain memang takut kat kita. Kalau betul-betul takut kat Allah, COVID-19 akan takut kat kita. Percaya? Kalau betul takut kat Allah, makhluk akan takut kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Cuma nak buhlah hati tu. Nak buhlah hati takut pada Allah tu. Dia kena ada ilmu. Bukan benda sembrono. Dia bukan jadi sekelip mata. Dia kena ada ilmu, dia kena belajar. Dia kena hari-hari benda tu dimasukkan dalam diri kita. Maknanya bergantung kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah sesuatu yang pasti. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita pasti bahawasanya yang main daripada Allah, tentulah ada hikmah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan segala sesuatu tu sia-sia semata-mata nak buat. Tak. Semata-mata Tuhan nak buat, tak ada hikmah, tak akan berlaku macam tu. Mesti ada sesuatu. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ayak, kepala ayak dirian. Hari ni semua orang pakat duk pi tengok dan bagi bantuan. Ada mangsa yang hilang seorang tu imam. Keluarga dia mesej saya, minta tolong Ustaz, tolong orang bagi jumpa. Saya tengok tu tak tahulah jumpa tak jumpa lagi. Jumpa dah. Jumpa mana? Jumpa di mana? Oh, lepas ni hebat tajaan ni. Masya Allah. Jumpa di mana? Jumpa kot tu kan jumpa di laut? Tak tahu. Jadi alhamdulillah dengan tajaan, berkat tajaan mereka ni, jadi Allah Ta'ala bagi jumpa. Okey. Contohlah kita fikir. Demai kepala ayak tu gila-gila. Macam ada enjin duk tolak tu. Sejarah orang duk kot tu pertama kali berlaku lah. Sikit kepala otak, macam mana boleh main sakan sampai tara tu, hebat sampai tara tu. Dia tak fikir lah, bila Tuhan nak, dia berlaku. Bila Tuhan nak berlaku. Tahu ni akan berlaku banyak macam-macam tu lah. Itulah firasat para ulama. Bila mana satu hari bulan Muharram itu hari Selasa. Hari Selasa ni hari yang tak elok. Nak buat apa pun tak elok. Nak minang anak, nak kira orang kahwin, jangan buat hari Selasa. Ini pesanan para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam Rabu tak apa, hari Selasa tu. Jadi mulakan hari yang mulia. Jumaat, Khamis, Jumaat, Isnin. Nak buat apa-apa mudah hari yang terbaik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya Tuhan bagi peringatan. Hampa jaga. Tu baru tu. Kalau main lagi lebih pada tu, itulah hikmahnya ujian. Supaya kita beringat. Tapi kita ni, passion kita, masalah sayyidina Muhammad, bila kena tu beringat. Depa cerita yang mati ni hak jogging turun Gunung Jerai. Allah Sayyidina Muhammad. Ada berlaku sekali di tempat saya, di Baling. Apa kepala ayak, apa nama tempat dekat dengan Tiok. Adik-beradik kami buat turunlah. Allahumma salli ala sayyidina, buat turunlah. Apa ni hal lepas nak perkelah, nak makan-makan tu. Tengok kepala ayak. Langsung langkat, lari masuklah kereta. Selamat mereka. Kalau mereka makan dan Tuhan tak bagi nampak kepala ayak mai, korbanlah. Semua tu ialah merupakan pengajaran yang Tuhan tinggalkan untuk kita mengenung. Alhamdulillah Tuhanku, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula yang diuji bila mati. Ni keluarga yang hidup ni, alhamdulillah. Tuhan bagi mati tenggelam. Mati tenggelam tu mati syahid tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mati terbakar, mati tenggelam, mati kemalangan. Keluarga ni alhamdulillah ya Allah, hebatlah engkau uji. Tuhan bagi mati jenis tu sebab Tuhan nak bagi masuk syurga bila dia hisap tanpa hisap.
Tapi kita lah tak elak pula. Patutnya bila mangsa-mangsa dijumpa, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Tuhan bagi title lepas ialah title syuhada. Tuhan tak akan buat sesuatu tu sia-sia. Mesti ada hikmah dia. Pasal apa berlaku macam ni? Pasal apa berlaku ni? Pasal berlaku macam ni? Bila saya kata, insya-Allah COVID ni tak lama-lama dia habis Tapi tahu lepas habis tu main lagi teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi teruk. Sebab kita ni tak arah lebih baik dah, akan lebih teruk. Dia main hak ni kena sabar. Kena terima. Batu ejah lah. Supaya kita ni tak dimurkai Tuhan. Kita duduk dalam keredaan Allah. Macam mana sekalipun, syukur alhamdulillah. Tuhan uji sungguh. Ada yang hari ni suami meninggal, lusa isteri meninggal. Ada orang yang Musa Sayyidina Muhammad, hari ni anak meninggal, isu ayah meninggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni situasi. Ni situasi tak pernah ada sebelum ni. Sebelum ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di zaman Sayyidina Umar berlaku ta'un amwas. Orang jatuh. Bila kena wabak tu, jatuh. Berjatuhan. Seperti mana ayam kena hawak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, nama COVID-19. Sebab penjenamaannya 2019. Lepas ni, dia main pula 2020 lah kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa keadaan sekalipun, main macam mana, adakah orang yang buat, yang cipta, hak tu bukan maudhu' kita. Sebenarnya kalau Allah tak izin, tak berlaku. Allah izin. Allah izin ni sebab Allah nak uji kita. Lepas tu kita subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, kita kena faham, yang inilah pembuka pada fitnah yang lebih besar lepas ni. Lepas ni lagi uji iman kita. Ni pun kita dah tak tahan dah. Jadi sabar. Macam mana pun sabar. Sabar ni tahan. Apa segala pun mengadu pada Allah. Bayar hajat, minta Allah selamat kita. Kalau Allah tak selamat, akan ada sebab-sebab. Macam mana pun kita akan kena. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia berantai pula. Kita minta Allah selamatkan kita. InsyaAllah. Kalau rasa-rasa hak pelik-pelik tu, Allah Sayyidina Muhammad, gantung dengan Tuhan. Yang Tok Guru saya bagi, Allah Sayyidina Muhammad, seperti mana saya cerita hari tu. Tok Guru dalam bidang perubatan lah. Dia suruh baca, setiap dia suruh baca, ambil ayat ambil ayat suam, ambil garam kasar, bagi rasa lah, bagi rasa. Waktu baca suratul Fatihah, baca alam tarokai sekali-sekali, baca salawat 11 kali, ambil ayat, garam, hal tu asbab. Baca doa-doa, baca surah-surah tadi adalah bergantung dengan Allah. Jadi buatlah 3 hari sekali. 3 hari, lepas tu 5 hari, 7 hari. Jadi jangan sampai Allahumma salli ala Muhammad hari ni, jangan tunggu sampai kita nak divaksin. Tu mana kita tak usaha. Tuhan marah. Vaksin tu hak lain pula. Ni hak kita boleh buat lah ni. Buat. Gantung dengan Tuhan. Pasti bila mana Tuhan uji kita, Tuhan sayang kita. Bila mana Allah sebut, Nabi sebut, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia kasih pada kita, dia uji kita. Ujian Tuhan ni tu sebab Tuhan nak bagi kita nak bagi kita kukuh iman kita. Tu hikmah ujian. Dia seperti pokok mai ribut sebab Tuhan nak perkukuhkan pokok.
Bila mai ribut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pokok ni hak besar-besar dia akan masuk menunjang dalam tanah dalam. Dia tak tumbang. Jadi bila mana Tuhan uji ni, sebab Tuhan nak suruh kita mempertunjangkan tunjang iman, menusuk, membenam dalam hati kita. Bila mai ujian, bukan nak lari pada ujian. Mai ujian, kita nak mempersiapkan diri kita untuk kita mampu melepasi ujian dan kita selamat ketika Allah uji kita, insya-Allah. Jadi saya ingat setakat itu dulu. Terima kasih kepada keluarga, Allah yarham, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Haji Ahmad Mak Isa, dan juga Allah yarham Allah yarhamha Siti Rabi'ah Mahmud. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya liang kubur untuk kedua-dua mereka, insya-Allah. Moga-moga kubur mereka jadi sebuah taman dari taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah ampun dosa mereka, Allah ampunkan dosa semua yang menghuni kubur tepi-tepi mereka, insya-Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu mereka dan anak yang soleh dan solihah yang dapat bantu agama di hujung masa nanti, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.